Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Amani bin Zakaria. Saya akan buat perkongsian yang ketiga. Ni perkongsian ketiga untuk sharing one new knowledge per day. Dalam sesi ini saya akan berkongsi bukan satu lah. Saya rasa saya akan berkongsi beberapa sebab semalam saya ada belajar, bukan belajar lah, macam dapat tahu macam-macam ilmu lah. Itulah dunia sekarang kan dunia internet. Masa apa tu, ilmu tu, pelajaran, knowledge tu bergerak dengan begitu pantas sekali. Jadi saya akan berkongsi beberapa benda, uh, tapi saya nak recap daripada video yang kedua semalam, one sharing new knowledge per day. Semalam saya bercakap pasal kewujudan yang saya baru tahu tentang journal untuk review buku scholarly. Okay, saya sebelum ni tak tahu. Okay, kalau nak tengok boleh tengok video semalam. Dan video pertama saya cerita pasal GA Google Analytics WordPress plugin, yang mana saya kena in charge untuk buat website untuk satu conference, which is ICLCA conference. Dan itulah saya dapat belajar pasal benda tu. Okay, so sekarang hari ni 9 Mei 2020, which is birthday saya juga. Itulah, syukurlah Allah panjangkan umur ke masa ini. Saya nak cerita hari ni tentang beberapa benda lah. Sebenarnya saya memang nak fokus satu, tapi interesting juga, semalam saya dapat belajar macam-macam benda juga sepanjang hari duduk kat rumah, buat itu buat ini kan. Lepas tu dapat learn something lah. Jadi satu benda yang saya nak share adalah tentang saya tengok satu saya suka tengok satu dokumentari lah. Biasanya dekat Netflix ada banyak cerita. Jadi ada satu cerita yang baru saya tengok, dia saja-saja, bukannya macam kuat sangat tengok TV lah, tapi sekali-sekala macam tengok TV lah. Jadi saya tengok satu rancangan ni dipanggil Restaurant at the Edge. Okay, ada satu dokumentari macam mana dia nak renovate ataupun macam mana nak perbaiki restoran-restoran yang mungkin tak berapa nak menjadi lah. Okay, jadi cerita baru, episod baru, dan saya baru tengok semalam. Tapi tak habis tengok lagi pun. Baru separuh tengok. Okay. Jadi cerita tu, dia menceritakan ada 3 orang pengacara ni, dia melawat ke satu tempat, dan satu tempat tu di Caribbean, kawasan Caribbean, perairan Caribbean. Nama pulau tu is Saint Lucia. Saya pun tengok Saint Lucia ni kat mana. Tengok dalam cerita tu, dalam program tu, nampak cantik betul. Dia punya pulau, dia punya hutan dia punya beaches dia punya pantai kan. Jadi Saint Lucia ni sebenarnya, ya, kalau saya ambil peta ni kan, nampak tak? Ini benua Afrika kan. Okay, bukan kat situ. Dia dekat ni South America. Ni South America kan. Jadi dia dekat sini dia dekat atas Venezuela sikit lah. Okay, atas Venezuela sikit. Jadi kat situ, ni kat sini ada Saint Lucia. Dia dekat-dekat dengan mana kejap ni, dekat Barbados, dekat Dominica, ada Saint Lucia kat sini. Jadi nanti saya akan share dia punya info sikit lah. Okay, so Saint Lucia ni interesting ya. Saya pun tak tahu, tapi dia mungkin satu negara lah. Saya nanti nak kena find out lagi lah. Dia satu negara yang mana satu pulau juga. Okay, satu pulau, dan dia sangat kecil lah. Tapi nampak penduduk dia macam bangsa-bangsa macam lebih kurang berkulit gelap. Tapi nampak dia orang happy. Dia orang punya bahasa English rasanya tu. So Saint Louis ni daripada cerita Restaurant at the Edge tu, nampak yang dia telah dijajah sebanyak 7 kali oleh British dan 7 kali oleh Perancis. Wow, dahsyatnya. Dan dia just dapat kemerdekaan dia somewhere tahun 1979. Yalah, lambat sikit lah compare dengan Malaysia kan. Tapi at least dia orang dapat lah. So dia punya kepulauan dia merangkumi 617 km persegi. Ni saya macam rujuk ke Wikipedia sikit lah. Okay. Jadi nanti saya macam nak tengok lagi lah pasal pasal pulau ni. Macam nampak menarik lah. Sebenarnya ada beberapa pulau yang macam interesting untuk kita tengok, untuk kita visit. Jadi mungkin kalau kita tak ada rezeki nak visit secara physical, mungkin secara virtual ke apa, at least kita tahu sikit-sikit lah. Okay, jadi bila host ni
dia pergi berlawak restoran dekat Saint Lucia ni. Okay, Saint Lucia ada satu pasangan owner restoran. So pasangan owner restoran ni dia buka restoran kat situ, tapi restoran dia suam-suam kuku, macam tak berapa menarik. So salah satu daripada host tu, which is a chef. Okay, chef ni dia pun rasa kena ada benda yang unik tentang masakan di restoran tu. Sebab kalau tidak, macam masakan kat situ macam tak berapa best, macam biasa-biasa je. Inheritance daripada mak si chef tu, which is si suami tu lah, dia suami isteri lah, couple yang run the restoran tu lah. So dia pergi tengok ke laut kat situ, sebab banyak ikan kat situ. Dia ada banyak coral reef, ada banyak ikan laut, ada banyak, yalah, macam kalau kita yang suka tengok ikan-ikan macam Nemo, semua tu kan, ikan-ikan hiasan laut lah kan, dan dengan coral, kita boleh tengok kat situ banyak. Jadi si host ni dia pergi ke situ, lepas tu dia jumpa dengan satu orang macam nelayan kat situ lah, ataupun mungkin scuba diver ke apa, saya pun tak sure. Dia berbincang, lepas tu dia kata dia nak dapatkan satu ikan, ataupun ikan yang special kat sini. Jadi lepas tu dia dapatlah satu ikan ni, dia bincang dia orang bincang-bincang dulu, dan dia orang dapat mencari, dia orang decide untuk mencari, hunting for ikan yang dipanggil lionfish. Lionfish ni ikan yang sangat-sangat venom, sangat-sangat berbisa. Jadi kalau kena tu boleh kena masuk hospital lah. Tapi ikan tu boleh dimakan. Yang berduri yang berbisa tu atau venom tu adalah dia punya sirip-sirip kat belakang tu. Okey, cuba tengok gambar tu. Jadi dekat gambar tu boleh tengoklah dia punya ikan tu rupa dia macam mana. Dan ikan tu menurut orang lokal kat situ yang bantu chef ni untuk nak tangkap tu, dia kata ikan tu tak susah pun nak ditangkap, sebab ikan tu tak lari. Bukan tak lari, maksudnya tak berenang menghindari daripada orang yang nak tangkap lah. Ikan tu tak lari sebab ikan tu ingat dia tu power kat situ lah, macam itu tempat dia, dan dia bos kat situ lah, maksudnya macam dia bos kat situ dan tak ada ikan lain yang berani kat dia. Jadi dia macam bila orang datang berenang kat situ, selam, scuba diving ke apa, dia pun tak lari. Dia senang je, diorang ni nak tangkap ikan tu, letak dalam balang, lepas tu bawa balik ke dalam sampan ke apa ke untuk bawa balik, lepas tu masak. So ikan tu bila saya tengok dekat situ, dekat gambar, dekat video, dekat program tu, nampak sangat meaty, sangat berdaging, sangat berisi lah. Isi dia macam nampak sedap lah. Tapi itulah, saya tak tahulah kat Malaysia ni ada ke tak ikan tu kan. Tapi tak apalah. Jadi itulah satu benda yang saya nak share lah pasal Saint Lucia dengan lionfish, which is quite interesting. Mungkin petang ni saya ambil masa mungkin lagi 20 minit lagi kot untuk tengok balik balance cerita tu. Sebab yalah semalam tak sempat nak tengok habis. Lepas tu tadi waktu sahur saya itulah scroll ke ni dah benda baru yang lain lah. Saya scroll dalam saya punya handphone lah. Lepas tu dalam email. Lepas tu saya nampak satu email daripada YouTube creator. YouTube creator, sekarang saya tengah nak buka YouTube creators. Sebab saya dah macam start upload video kat YouTube, lepas tu dia orang macam hantar saya information lah. Lepas tu dalam it's kind of like a newsletter lah. Jadi dalam newsletter ni dia ada tunjuk satu siri baru yang ditunjuk oleh seorang bernama Eddie Wu. Eddie Wu ni sebenarnya seorang cikgu matematik di Australia. Saya pernah tahu pasal Eddie Wu tahun lepas, sebab masa tu ada seorang daripada Astro Awani ada kontak saya pasal nak interview saya pasal, yalah kononnya nak interview pasal buku yang saya tulis lah, Ramblings tu lah. Tapi lepas tu tapi interview tu tak jadilah sebab mungkin belum sampai tahap lagi lah kan. Cumanya apa yang nak di-highlightkan adalah dia cerita pasal Eddie Wu punya example yang di-highlightkan oleh Astro Awani. So bila masa tu saya tengok lah Eddie Wu ni lebih kurang macam tu siapa-siapa kan. Tapi sekarang ni saya tengok balik dekat sebab YouTube pun highlightkan dia. Lepas tu saya tengok, wah, dia punya tajuk kat sini teachers learn the ropes with Eddie Wu. Dia macam nak membantu mengajar cikgu-cikgu untuk buat kelas-kelas untuk videokan kelas-kelas online dan masukkan ke YouTube lah, which is very interesting. So Eddie Wu ni kalau ikut apa yang saya dapat tahu daripada Astro Awani punya program dulu lah yang tahun lepas tu,
dia ni macam Malaysian, bukan macam lah, dia Malaysian katanya. Tapi bila saya cek balik dekat dalam Wikipedia Eddie Wu, dia ada Wikipedia dia sendiri. Eddie Wu ni macam punyalah hebat, dia ada Wikipedia dia sendiri. Orang lah yang buat, tak tahulah mungkin siapa yang buat, tapi adalah. Jadi Eddie Wu ni rupa-rupanya, yalah sekarang dia berumur 35 tahun, lahir pada tahun 85. Tapi parents dia Malaysian. Parents dia Malaysian, dan pada tahun 1970-an, 1970, parents dia pergi ke Australia untuk kehidupan yang lebih baik dan juga untuk memberi pendidikan yang lebih baik lah kepada anak-anak mereka lah. So pada tahun 1985 lahirlah Eddie Wu ni. Dan Eddie Wu ni dia power lah. Maksudnya saya tengok di video pun memang macam berkarisma orangnya. Dia dah terbitkan, publishkan 3 buku yang berkaitan dengan matematik, dan dia telah menerima berbagai anugerah. Dan antara anugerah yang dia dapat adalah mesti saya tengok Local Hero Award untuk Australia, dan ada banyak lagi award-award yang dia dapat lah. Jadi saya rasa dia ni macam achievement dia sangat dahsyat lah. Dan saya rasa YouTube highlight dia sebab dia start mengajar, dia start rekodkan video dia untuk subjek matematik ni pada tahun 2012 kalau tak silap saya lah. Dan tujuan dia buat macam tu sebab dia nak rekodkan video kelas dia mengajar kepada student dia yang sakit di rumah. So dia punya niat dia yang asal tu memang sangat awesome lah kan. Maksudnya dia nak rekod, dan sampai sekarang tengok wow, dah banyak betul video-video dia. Macam adalah trigonometry lah, function lah, dan macam-macam lah subjek saja matematik yang dia ajar untuk budak sekolah menengah lah. Okay. Dia pun ada rancangan dia sendiri dan sebagainya. So it's very very interesting lah to see Eddie Wu, seorang cikgu matematik muda yang sangat-sangat talented, sangat-sangat bagus lah. Dia share dia punya information matematik pengajaran melalui bukan takat kelas je, tapi dekat online dan buku, dan juga macam ada TV show jugalah. Alright. So itulah interestingnya. Okay. Dan sekarang saya move on ke next, last. Okay. Semalam masa saya record video pasal journal review buku, kan, saya punya anak yang nombor 2 tu dia lalu belakang, dan masa tu dia tak pakai tudung lah. Okay, so lepas tu alamak, saya rasa macam mana ni, aku nak kena edit lah pula ni. Sebab kalau tidak macam takkan nak tunjuk kan. So terpaksalah saya paksakan diri saya untuk masukkan video ni ke dalam Camtasia software dalam komputer saya ni. Lepas tu saya cuba belajar untuk blurkan that particular point tu lah. Oh, rupanya taklah susah sangat. Saya masuk ke YouTube, belajar sekejap, masuk macam tu. Dan dapat juga buat. So saya rasa macam teruja jugalah, macam excited. Yalah, kalau you all di sana yang memang dah biasa untuk video editing, mungkin you all tak ada masalah. Tapi saya ni tak familiar pun dengan video editing. So far anak-anak saya yang lagi terror untuk video editing ni lah. So daripada situ saya rasa macam Camtasia yang saya baru install dalam 2 atau 3 minggu lepas dalam laptop saya ni, just mainly untuk buat teaching online lah. Sebab saya nak kena buat teaching online untuk, yalah sekarang universiti, sekolah apa semua tu kena macam beroperasi daripada rumah disebabkan COVID-19. Jadi saya ambil Camtasia tu sebab saya nak embedkan gambar muka saya ni ke dalam PowerPoint presentation supaya macam boleh nampak lah. Jadi sebab itulah saya dapatkan Camtasia. Cuma saya tak sempat nak explore lagi lah. Okay, so macam tu lah. Jadi saya rasa Camtasia ni macam sangat mudah juga. Jadi macam lepas ni saya akan try belajar lagi macam mana sikit-sikit. Saya rasa macam belajar sikit-sikit nanti lama-lama okey lah. Alright. Dan yang last sekali saya nak share adalah bukan share lah, ini bukan sharing knowledge tapi just nak berkongsi. Sebab alhamdulillah saya menjejak satu umur yang baru. Lepas tu saya telah dikejutkan, anak saya telah berikan saya benda ni. Nampak? Ini potret saya masa saya dekat belajar kat chemical engineering kat UK dulu. Ini gambar saya yang sekarang lah. Okay, anak saya nombor 1 tu Ikhwan Firdaus, dia lukis. Lepas tu dia bagi dia macam semua tulis-tulis lah. Yang ni my other half tulis. Yang ni aku tak ingat siapa yang tulis ni. Tapi ini semua anak-anak lah. Akan tengok balik semua-semua. Sebab tengok macam tak hafal lagi tulisan dia orang macam mana. Tapi saya bacakan sikit. Saya baca satu je lah. Daddy, happy birthday. Thank you for your hard work. We get to live in such a wonderful life.
I promise when I grow up later, I will take care of you and mommy, just like you did to me. I am sorry for everything. Please have a wonderful life in the future. I love you. So touching kan? Ha. Pasal ada satu lagi yang paling kecil ni tulis. Ni Zara tulis yang paling kecil lah, darjah 2 at the moment. Happy birthday daddy. Terima kasih belikan mainan. I love you daddy. So itulah yang saya nak share. Jadi saya dah settle lah itu. Semua sekarang ni saya nak bagi tahu ini adalah perkongsian yang ketiga. Nantikan perkongsian yang keempat besok. InsyaAllah saya akan upload apa yang saya akan belajar hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.